Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i berdasarkan surah Al-Quran, di mana kita sampai itu surah Al-Baqarah dan kita sedang bincangkan ayat 60 ayat yang ke 49 sampai 74 49 sampai 74. Ini sedang bincangkan berkenaan dengan keadaan Bani Israel ini bersama Musa alaihissalam. Pasal kita kata kerana isi kandungan pertama surah Al-Baqarah ni adalah berkaitan tajuk kenapa Bani Israel layak ditarik daripada mereka ni khilafah dan hidayah Al-Quran, hidayah Allah Ta'ala. Jadi kemudian diberi pada umat Muhammad SAW. Kenapa layak mereka? Kerana Allah Ta'ala berikan mereka ni wahyu silih berganti. Takkan Allah Ta'ala cabut wahyu berkenaan mereka dengan sebab dan alasan yang munasabah. So, jadi perbincangan juzuk pertama surah Al-Baqarah adalah mengikuti tajuk ini. Dan kenapa tajuk dia sering datang dengan Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Dan kita bincangkan itu, kita dah ambil alhamdulillah berkaitan tajuk dia punya tafsir menyeluruh. Kemudian masalah akidah yang diperluhi daripada ayat berkenaan. Kemudian kita masuk berkenaan dengan hukum-hukum syarak, dan kita bincangkan itu sampai muka surat yang ke 96 sehingga hari itu yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan bagaimana Musa alaihissalam diminta oleh kaum ini untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta hujan. Dan dalam firman Allah Ta'ala tu dapat dalil keharusan bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Orang yang hidup kita diminta didoakan kita, okay, selagi mana dan ini adalah sejumlah syariat apa yang sebelum kita diperokok oleh syariah kita. Semuanya ia telah datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, lalu dia berkata telah binasa binatang ternakan dan telah putus semua jalan. Lalu baginda SAW berdoa, lantas kami telah diturunkan hujan dari Jumaat ke Jumaat, maksudnya seminggu. Bila jumpa Rasulullah SAW seminggu tu, kemudian Allah turunkan hujan seminggu untuk mereka. Jadi maksud dia perbuatan para sahabat dahulu minta Nabi SAW doa untuk hujan turun, ya, minta yang hidup. Adapun yang mati tidak kita minta. Okey, hari tu berhenti kat situ dan disambung hari ini insya-Allah. Seterusnya, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila Musa alaihissalam jawab pada kaum dia dengan berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu nak menukar ganti yang mana ia lebih rendah dengan yang mana lebih baik? Mana benda rendah dan kamu nak tukar dengan benda yang lebih baik? Mana tukar ganti yang lebih baik? Terdapat dalil pembolehan memakan makanan yang lazat lagi baik. Kan pasal Bani Israel ketika itu berkata, wa idh qultum, Allah kata wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ingatlah tak kala mana kamu berkata, wahai Musa, kami tak tahan dah untuk makan satu makanan sahaja. Mana satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbak, doalah untuk kami Tuhan kau. Yukhrij lana, agar dia keluar untuk kami mimma tumbitul ardu min baqliha, daripada apa yang dikeluarkan oleh bumi, daripada sayur-sayuran dia, pakisaiha, timun-timun dia, wafumiha dan bawang putih dia, wa adasiha dan kacang-kacang dia, wa basaliha dan juga bawang merah dia. Dia minta benda-benda biasa. Jadi Musa alaihissalam jawab, qala atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Adakah kamu nak minta benda, kamu nak tukar ganti yang mana benda yang ianya rendah dengan yang lebih baik? Mana maksud dia yang itu lebih elok. Tuhan turunkan makanan itu sedia untuk kamu makan. Yang ini kamu nak kena tanam, tunggu musim dia dan sebagainya. Kemudian memanglah makanan tadi kita kata ada preference, semua orang preference, tapi mustahil makanan Allah Ta'ala bagi lebih rendah atau kurang nilai berbanding apa yang Allah Ta'ala tumbuhkan daripada muka bumi. Yang Allah Ta'ala turunkan dari langit pasti lebih elok, lebih baik. Macam kita kata macam pemikiran kita ada akal, pandai berfikir, tapi masalahnya wahyu Allah Ta'ala itu lebih mulia untuk kita utamakan dalam masalah pemikiran. Pemikiran kita ada, tapi wahyu duduk atas lagi. Macam makanan kita
masak sedap. Kan bagi chef terkenal dunia Malaysia pun, tapi takkan boleh menyamai dengan tandingan dengan makanan Allah Ta'ala turunkan. Jadi daripada sini dia kata, apa disebut oleh pengarang-pengarang buku kita, dia kata dekat sini ada ayat ini dalil bagi apa? Pembolehan makan makanan yang elok dan juga lazat lagi baik. Dia khususkan pada makanan saja ke ataupun it can be across the board? Semua sekali lah. Macam baju pun, macam kalau baju kita ada hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tekan masuk syurga seorang yang dalam hati dia ada sebesar zarah sombong. Terus seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna rajula, seorang lelaki tu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Seorang tu suka pakaian dia cantik, kasut dia cantik. Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik, suka kecantikan. Mana maksud tu tak ada masalah maksud dia. Tapi Nabi terangkan, al-kibru, sombong tu adalah kesombongan yang maksud takkan masuk syurga tu adalah batarul haqqi, menentang kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan memandang hina pada orang lain, mana pandang rendah pada orang lain. Mana kerana apa kelebihan yang kita ada kita pandang rendah. Itu masalah juga. Mungkin orang tak ada harta tapi dia ada ilmu, dia berlagak dengan ilmu dia. Ada orang tu mungkin tak ilmu tak ada tapi ada rupa, dia berlagak dengan rupa dia. Ada orang macam, tapi memandang diri kita lebih dari orang lain tu adalah salah. Sebab apa kita dapat daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukannya sebab effort kita pun masih lagi kena persoalkan. Sebab effort kita usahakan, dia berkait dengan tajuk siapa kita jumpa, kita anak siapa, zaman mana kita lahir, kan zaman mana kita lahir, apa peluang yang kita ada, semua sekali bentuk Allah Ta'ala wujudkan. Kita pergi bergerak ke jalan tersebut, tapi masalahnya untuk berjaya ke tidak Allah Ta'ala yang benarkan. Jadi maksudnya untuk kita bangga dengan usaha effort kita, masalah juga. Something like a marriage, bila marriage sudah ditetapkan, okay, this is your husband, but then you went out to find somebody else. Tak juga. Kadang-kadang benda-benda masalah kita kata mana yang ditetapkan sebagai peraturan haram atau halal tu, ataupun contoh macam ujian Allah Ta'ala kepada seorang tu, dengan contoh macam bila Allah Ta'ala letakkan untuk seorang suami isteri, kan, suami dan isteri, mana yang halal itu lebih baik daripada mana-mana yang kat seluruh yang ada kat luar yang tak halal. Confirm dah kat situ. Pasal yang dah halal tidak ada yang berlaku akad nikah kat atasnya. Adapun yang luar tu, biarpun lebih baik, lebih elok dan sebagainya, tapi dia bukannya suami awak. Ataupun yang lelaki tu tengok perempuan baik, dia bukan isteri awak. So biar mana elok sekalipun takkan menjadi macam tu. Adapun makanan lain. Makanan ni benda yang kita, memang possession kita punya makanan, kan, milik kita. Itu terbaiklah. Cuma masalah kat sini kita fahamkan, kalau ada yang elok, ada yang baik, ambil yang baik. Tak ada timbul masalah ambil yang buruk. Maksud dia kadang-kadang macam ni, ada orang kata nak zuhud makan je benda, tak usah kisah sangat, rezeki Tuhan, biar busuk pun makan. Tak boleh lah macam tu. Dah basi pun makan juga. Kenapa? Menghargai rezeki Tuhan. Salah. Pasal kat sini pasal Musa AS kata pada kaum dia kata apa? Adakah kamu nak tukar ganti yang elok dengan apa yang kurang elok tu dengan yang lebih baik? Mana yang lebih baik ni ada, kenapa kamu ambil lebih kurang? Yang jauh kurang daripada yang ini. Maksud dia tak ada kesalahan dalam perkara ni. Maksud dia memilih benda yang elok, memilih benda yang terbaik dalam makanan, dalam pakaian, hatta dalam masalah perkahwinan dan sebagainya. Dah takdir macam mana. Tak, kalau anda kata tak jadi, tak jadilah. Orang tu boleh usahakan. Contoh macam nak cari isteri ke yang terbaik, ataupun suami yang terbaik, memang benda tu tuntut dalam agama. Bahkan bila Nabi SAW sebut, cuma karakteristik baik tu apa? Pasal dalam hadis Nabi dia berkata, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila datang pada kamu orang yang ini arahan pada wali, pada mana-mana sesuatu, penjaga-penjaga, mana keluarga tu sendiri. Bila kamu dapati orang yang datang pada kamu orang yang kamu redai, agama dia juga akhlak dia, dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kahwinkanlah dia. Pasal ini benda yang karakteristik paling tinggi yang dilihat oleh agama. Pada tengok wanita pula, Nabi kata tungkahul mar'atu li arba'. Dinikahi seorang wanita tu kerana 4 perkara. Kerana kecantikan dia, kerana nasab dia, kerana harta dia, juga kerana agama dia. Nabi kata fazfar bi dzatid din taribat yadak. Dapatkanlah yang punya agama, kamu akan untung. Taribat yadak, engkau untung. Jadi maksud dia masalah pilih tadi memang kita kira ada masing-masing lah. Cuma macam kalau di sini makanan, confirm dah basi, yang kurang, yang tak sedap dengan sedap. Makanlah yang sedap, jangan kata macam tak nak makan sedap sangatlah, nanti sedap dekat dunia, nanti kat akhirat tak dapat sedap. Tak boleh macam tu. Macam kenderaan, nak beli kenderaan yang elok, pakailah kenderaan yang elok. Kenapa nak beli kenderaan yang buruk? Zuhud.
Tak boleh macam tu. Mana salah lah bila orang tu alasan dia kerana tak nak bersenang-lenang dunia. Benda dia dalam kadar kemampuan dia, kadar lingkup kemampuan, dan tak timbul tajuk untuk melampau dan sebagainya, pakailah. Jadi dia ada kemampuan untuk pakai kereta yang elok, kereta yang ada aircon. Jangan beli kereta pakai kipas lama tu. Kan kereta lama ada kipas kan, kipas kecil krek gitu kan. Janganlah beli yang tu. Saya ingat dulu daripada Datsun Sunny apa yang lama kan. Ada yang dia lubang aircon tu ada, aircon je tak ada. Lubang aircon tu ada, aircon tak ada. Jadi dia pas kipas zrek. Kan? Takkanlah itu alasan dia. Pasal tak timbul dalam agama ni, anda kena ambil benda buruk bahawa anda menjadi hamba. Jam, nak pakai jam. Jam pakai jam elok, tapi janganlah melampau sampai 120,000. Kan? Apa tu? Jam. Kan? 120,000. Kena buat benda. Tengok masa je kan. Tapi ambil yang elok. Ambil yang elok lah. Janganlah ambil yang 3 posen, 4 posen dekat pasar malam. Pakai seminggu tu rosak. Kan jenis yang gambar dolphin kan. Lepas tu kena air. Ingat dolphin tu boleh kena air. Faham tak? Jadi konsep dia, maksud dia, bila ada yang elok, pakai yang elok. Ada kemampuan, tidak melampau, tidak sekian, pakai. Yang boleh tahan lama. Yang lanyak-lanyak tak ada masalah. Contoh macam beli handphone handphone murah, jahanam terus. Dia pakai lama, dia jatuh motor 3-4 kali pun tak ada masalah. Jadi pakai yang mahal. Faham tak? Yang bukan mahal gila, tapi elok untuk kita pakai sesuai. Kita lasak dan sebagainya, tak ada masalah. So biar kena dengan apa kita pakai, tak ada masalah. Tak timbul tajuk di dalam perkara tersebut. Anda kena ambil yang hina, baru anda jadi hamba Tuhan. Ambil yang tak elok, ambil yang kotor. Ini pasal salah, pasal dalam konsep ni timbul fahaman Sufism yang mengatakan kena ambil benda buruk, tak usah makan benda sedap. Kami makan benda sedap tu habislah kita. Habislah tak ada. Nabi kata, Nabi sendiri pernah makan makanan yang sedap. Pernah sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar. Kan, Umar keluar, Abu Bakar keluar. Diorang keluar sebab lapar. Dia kata, kenapa kau keluar sini kalau lapar? Kau lapar. Lepas tu kemudian Rasulullah keluar pula. Kau kenapa keluar kat sini? Kerana dia kena lapar. Rasulullah kata, aku pun keluar kena lapar. Jadi diorang keluar. Nabi kata, jom kita pergi rumah salah seorang sahabat Ansar ni. Nabi tahu dia mungkin ada ni, pergi rumah dia. Dia kata tak balik lagi. Dia tengah-tengah duduk tu, tiba lelaki tu datang bawa sebakul tamak. Semula dia hidangkan Nabi dengan tamak. Kemudian sembelih kambing. Kemudian hidangkan makanan untuk Nabi SAW. Hari tu Nabi makan tamar, lepas tu sekian, orang tu hidangkan macam-macam untuk Rasulullah SAW. Yang bertiga dia lah pergi. Kita kan. Lepas tu bila makan kenyang tu kan, Nabi kata apa? La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu kena tanya hari berkenaan nikmat. Yang kita dapat nikmat, orang akan tanya, betul. Ke mana kau bawa nikmat tadi? Syukur tak kamu pada Allah Ta'ala? Itu je. Maksudnya pakai benda yang elok, makan benda yang elok, tak ada masalah. Cuma sedar tak Allah Ta'ala beri rezeki tadi? Itu yang kita punya kita punya guideline sebenar. Sedar tak bila kita dapat barang yang elok tadi, Allah Ta'ala yang aturkan? Sedar tak kita? Itu yang kita kena jaga hati kita. Adapun pakai benda berkenaan, tak boleh kita kata salah. Kan, cuma lah macam melampau eksesif pun ada juga kan. Macam eksesif lampau-lampau sangat. Mana sampai kena pakai kereta Porsche baru betul sebagai seorang muslim mukmin. Mana boleh macam tu. Kan? Selagi tak sampai pakai kereta Porsche, tak berjaya dalam dunia. Bukan kejayaan dunia macam tu. Yang kita bincang sekarang masalah benda nak pakai ni. Makan benda elok. Pakai pasal kenikmatan dunia ni tadi, macam rumah yang selesa, ikut kadar kemampuan kita, kenderaan yang elok, yang tak ada masa asyik mati je. Tak apa, pakailah. Yang beli second hand lah, kereta yang dah cabuk baru pakai, baru zuhud. So duit kita boleh sedekah kat orang tempat lain. Itu masalah yang timbul. Kadang-kadang ada orang dia baca macam tu. Sedangkan dalam agama anda tak dilarang pun untuk pakai benda berkenaan. Pakailah. Makanlah. Islam tak pernah kata suruh makan benda buruk, kotor, tak elok. Sebab kenapa? Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Dalam hadis berkenaan dia sebut dia kata dan tiada dalam perkara ini apa-apa kesalahan, kerana sesungguhnya Nabi SAW dahulu suka makan yang elok dan baginda memakannya. Baginda makan makanan yang elok kan, dan juga suka makan yang elok. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dahulu Rasulullah SAW sukakan manisan dan juga madu. Mana-mana makan manisan dan madu. Yang dulu kita kata anggap zaman dahulu orang kaya je makan kan, luxury kan. Orang miskin makan garam. Orang kaya makan benda yang manis kan, benda-benda makan madu kan. Benda zaman dahulu adalah komoditi yang bukannya mudah untuk dapat kan. Bukan zaman kita sekarang ni boleh import ekspor macam tu. Perjalanan jauh padang pasir sebagainya, barang tu boleh rosak dan bayangkan macam tu. Jadi tapi Nabi suka benda-benda macam tu.
Tapi janganlah ambil hadis ni kemudian jual aiskrim dan kata Nabi suka. Ini ada orang dulu saya baca, dia letak Nabi suka makanan yang sejuk dan juga manis. Lepas tu dia jual aiskrim, dia tampal hadis Nabi depan tu. Punyalah sengit kepala. Kenapa kan? Maksud dia benda ni Nabi kata boleh, bukan Nabi galakkan. Kalau dah dia kata okey, macam hadis Aisyah radhiyallahu anha kata macam ni, belantak-lantak kita makan gula, tak boleh juga. Kan kenapa minum air manis ni kan? Nanti apa naik badan bulat masalah. Salah siapa? Kan mereka dan keluarga mereka. Kan, faham tak? Jadi konsep dia makan benda tu kadang masing-masing lah. Kalau dia kata dah ada high blood pressure dan sebagainya, janganlah makan melantak-lantak, nak makan benda sedap sangat sampai eksesif. Kan? Makan sikit-sikit dah lah. Dia kata tak ada masalah, makanlah. Maksud dia benda tak ada sekatan dalam agama untuk anda makan. Makan benda elok, makan. Tak ada macam jangan makan mahal. Tak ada. Kalau ada kemampuan, ada makan. Orang belanja makan. Macam yang Umar dia tolak makan daging yang riwayat kata Umar kata tolak makan daging tu kena persoalkan balik. Siapa riwayatkan? Kalau dia kata golongan sufi suka riwayat macam tu. Dia katakan golongan tu apa, golongan tabi'in, golongan hadis separuh tu yang kononnya qila terlibat dengan sufism. Dia pergi ambil daging, cium, engkau haram untuk aku. Kau dah campak. Apa hal? Nabi ambil perah dan makan daripada para sahabat. Nak tunjuk apa? Tak, bukannya Nabi SAW seorang yang pelahap makan, tapi baginda SAW yang biasa, baginda akan ambil perah kambing tu, nahasa, Nabi saja unggis depan para sahabat. Unggis ni tuan, bukan macam cubit sikit-sikit lah, 3 jari. Mana ada Nabi ambil benda tu untuk tunjukkan bahawa halal makan. Nak katakan boleh. Kalau Nabi SAW tak tunjukkan macam tu, sampai sekarang kita nak makan gearbox tak boleh, tak? Kan besar benda tu kan, nak makan 3 jari je dia. Orang makan 3 jari tengok. Ada saya ingat sekali kat rumah bypass dia orang makan apa, esok gearbox lah. Tapi semua Malaysian style. Maksud dia makan ambil nak pisau nyet kan. Saya balik dari Yaman tu, saya tengok macam tu, saya ambil satu, saya makan macam tu. Saya ambil pergagin, saya kunyah depan tu. Dia tengok saya itu, dia orang makan macam tu. Lepas bypass saya punya abang kan kat hospital, semoga Allah dia bersembuhkan dia. Dia makan macam kita orang juga. Lepas tu dia pening kepala. Tak boleh dia ni apa, high blood pressure kan. Dia jadi ni. Duduk tumbang. Dia lawak lah, tapi kisah dia ambil makanlah, masalah dia. Kan protokol Mak Saleh mungkinlah tak boleh kan. Kita Islam bukan macam tu. Kan, ambil lah. Benda tu boleh halal, makanlah. Kan asal jangan makan tangan kiri sudah. Kalau makan dua-dua sekali tak apa, pegang dua-dua, berat sangat kan gearbox tu. Angkat, unggih je. Halal, makanlah. Tak ada sekatan, faham tak? Jadi konsep dia tak timbul tajuk kita tolak makanan yang sedap. Pasal Al-Quran kata macam tu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan benda-benda elok. Okay, kita kata lobster dengan udang dah busuk. Mestilah lobster tu yang elok. Takkanlah kita kata macam tak adalah. Kan udang besar, udang kecil. Mana udang? Mestilah benda yang elok tadi, yang elok, yang sedap lah. Yang elok, yang sedap, makanlah. Ada kemampuan, ada orang bagi makan. Jangan curi, jangan tipu orang, jangan rasuah sebagainya. Sudah. Jangan dia dapatkan cara yang haram. Dia ajak kita makan. Jangan cakap, Isyah, I tak makan tu. TGI Fridays pergi je. Ngarut tu kan. I tak makan benda-benda ni. Orang ajak pergi kedai-kedai ada hidang Arab, makan lamba je. Dia kena jaga. Sebab dia kena jaga. Sebab kita sebenarnya tak ada salah untuk makan benda yang sedap. Itu je. Tak disuruh kita makan benda yang buruk. Boleh kita ni hamba. Bagusnya dia makanan nasi basi. Kan tak membazirnya. Apa hal? Kan makanan jatuh kita kutip balik. Ya, Nabi suruh. Tapi anda kata apa berkenaan dengan tajuk makanan yang buruk kita makan, yang elok tak makan. Siapa ajar? Kan tak diajar dalam agama macam tu. Masa Allah Taala arahkan kita makan elok, makanlah elok. Eksesif tidak, melampau tidak, ada makan. Kan? Tanpa curi, tanpa sekian, tanpa tipu, tanpa bohong, tanpa sumber yang haram, makan. Itu adalah halal dalam agama. So kenapa dikatakan oleh Musa AS, adakah kamu menukar ganti yang rendah dengan yang lebih baik? Yang rendah itu benda-benda makanan yang kamu nak tu dengan yang lebih baik, itu makanan yang Allah Ta'ala turunkan. Faham Baik. Seterusnya, keharusan untuk dikatakan makanan ini rendah dan makanan ini lebih baik. Ini kurang sedap, ini sedap. Cakap je lah. Kalau banyak komplain, makan je lah. Ini biasa jadi kat umrah. Tak nak makan, satu benda kalau rasa tak sedap, tak usah makan. Pergi beli lain, tak ada hal. Tapi kalau anda kata benda tak sedap, dia tanya sedap tak? Cakap tak sedap. Tak ada salah. Kurang sedap, kedai ini, restoran ni sedap, dia tak sedap. Tak
Takkan nak kata itu rezeki Tuhan juga. Ya. Tak sedap nak cakap macam mana? Kan dia letak garam lebih lajak sangat ke, kurang garam ke, termanis lebih ke, mihun goreng manis gila. Takkan nak cakap sedap rezeki Tuhan. Tak, memang bila Musa kata dengan diorang, adakah kamu nak tukar ganti yang rendah dengan yang lebih baik? So dia namakan yang ini rendah, yang ini baik. Adna, this is one is actually lesser. This one is better. Tak ada salah untuk dilafazkan perkataan tersebut ke atas makanan. Sekalipun memang rezeki Allah Ta'ala, dua-dua rezeki Allah Ta'ala. Tapi kita nak kata ini sedap, ini tak sedap, ini kurang sedap, ini sedap, biasalah cakap je lah. I thought there's a hadith says Nabi kata Nabi tak complain buat makan. Bukan, Nabi akan pergi orang ajak walaupun ke kaki lembu pun Nabi datang. La udu'in tu ila zira'in wa qura'in la ajab tu. Kalau dia kata kaki lembu depan belakang tu dia pergi, dia ajak aku makan, aku pergi. Tapi masalah yang baiklah, yang elok dan buruk-buruklah. Takkan dia kata tak yang ini kurang baik, ini contoh macam daging batang pinang yang kita kata lembut dengan daging peha yang bahasa keras dan sebagainya. Dia jangan kata macam ini sama je. Mana sama? Pergi pasar dijual pun harga berlainan. Ke sama? Sama? Lain. Sebab apa? Yang ini dikurang bergerak. Itu masalah kualiti lah. Tak jangan kata bukan pula. Menafikan tidak. Beli beras ni sedap, beras ni kurang sedap. Cakaplah beras sedap. Memang Allah Ta'ala tumbuhkan. Babi pun Allah Ta'ala wujudkan. Kan? Makhluk Allah Ta'ala juga. Tapi kita kata dia haram lah. Najis lah. Sekalipun Allah Ta'ala ciptakan. Ni kan ada orang dia kata semua makhluk Allah Ta'ala. Ya betul. Tapi masalahnya bukan semua benda tu tadi elok dan baik. Syaitan pun Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan. So masalah komplain kata oi tak sedap, bising-bising tak. Tapi ini baik, ini kurang baik. Ya. Ini elok, ini kurang elok. Ya, kena cakap. Kalau dia kata orang tanya sedap tak? Cakap dah tak sedap. Tapi suami cakap itu. Suami kalau bini tanya sedap tak sedap, senyum je. Jangan cakap masalah cakap tak sedap tu. Tak sedap tu, kurang sedap ke habislah 3 bulan tak habis kisah tu. Saya makan sedap, pergi sana makan sedap. Sedap. Kan dia suruh suami dia makan tempat lain lah. Dia bukan improve dia punya masakan, dia marah suami dia. Dia tanya, suami dia tak jawab, dia kata jujurlah, cakaplah sedap tak sedap. Suami dia kata sedap, dia kata bohong. Suami dia kata sedap, tipu. Okey, suami dia kata sedap pun salah juga. Katalah kat sini je ada, tapi tempat lain saya kadang dengar macam itulah. Maksud dia kata sedap pun salah, kata tak sedap pun salah. Kalau kata tak sedap, kena marah juga. Kalau kata sedap, dia kata tipu. We can describe but we cannot whine. Whining tak boleh. Whining agama, pusing apa benda pun tak boleh. Mengeluh tak boleh. You can describe, tak apa. Describe. Musa bukan whining ketika dia kata ini lebih rendah, ini lebih baik. Dia describing, bukannya dia whining, bukan dia mengeluh. Bukan mengeluh macam mengadu, merengek macam apa pula makan tak sedap. Tak ada. Tak ada yang tu. Ditanya makan sedap, ni sedap, ni kurang sedap. Ini elok, ni kurang elok. Rezeki Tuhan, dua-dua rezeki Tuhan. Dua-dua rezeki Tuhan. Tapi masalahnya satu elok, satu tak elok. Itu biasalah. Dua-dua Allah Ta'ala. Kalau dia kata tanam di bumi pun Allah Ta'ala yang tumbuhkan. Kalau nak tumbuh bawang putih, kacang, timun dan sayur tu, Allah Ta'ala yang tumbuhkan, bukan orang lain. Bukan, tak ada kuasa lain boleh menumbuhkan makanan-makanan tadi. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan yang terbaik, maka terbaik itulah yang lebih tinggi. Makan dari langit. Belah mana dia tanam agaknya? Kalau makanan dari langit, belah mana dia tanam? Belah mana diproses? Macam madu macam di dunia ni, madu di dunia ni, madu tersebut diperolehi daripada lebah. Okey, di hari akhirat nanti, di syurga nanti, madu tu keluar berterusan jadi sungai. Berapa ekor lebah nak pergi keluarkan kan, faham logik kan? Okey, dia bukan masalah madu tadi, pasal madu tu kun fayakun. Kun fayakun, maka dia jadi. Bukan dengan proses sama macam dunia ni. Perlu tunggu sebulan baru ada. Imran, ada lagi madu tak? Tak ada. Kan habis putus bekalan kan. Madu Allah Ta'ala dekat syurga nanti tak akan berhenti. Sungai tu ngalir. Sekurang susu. Nak ngalir macam mana? Ekor lembu diperah untuk keluarkan susu banyak tu. Kan? So konsep dia pasal benda tadi itu lebih baik. Nama macam Ibn Abbas kata, syurga ni sebenarnya apa yang kita tahu, nama je. Nama saja yang kita tahu. Tapi hakikat dia kita tak ada bayangkan. Tapi bila kita konsep dia, Allah Ta'ala turunkan makanan daripada syurga, takkan ada lebih baik dari itu. Takkan ada lagi baik daripada makanan syurga. Pasti lebih baik daripada, tak ada lebih baik daripada itu. So turunkan Allah Ta'ala makan. Nanti tiba-tiba diorang yang mengeluh, minta tukar yang apa? Yang elok tadi dengan kurang elok. Diorang yang mengeluh, kami tak tahanlah makan satu jenis je,
Dia orang mengeluh. Musa explain, yang ini baik, yang ini kurang baik. Pelafazan ini baik itu kurang baik tadi daripada Musa AS berlaku. Dan Allah Ta'ala tak ada berikan teguran bahawa salah, Musa sepatutnya kau tak cakap itu, patutnya kamu kata dua-dua rezeki Tuhan. Tak. Musa kata ini adna. Yang mana diorang minta tu rendah. Mana diorang sedang makan tu, yang daripada langit tu adalah khair. Ini lesser, ini better. Tak salah, Allah Ta'ala tak persoalkan benda berkenaan. Maka Musa ajar macam tu, dan Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran untuk kita baca, supaya kita tahu bahawa mengeluarkan pernyataan yang benar berkenaan dengan ini elok, ini kurang elok, tak salah. Mengeluh apa-apa pun salah, tanpa kaitan makanan pun. Hari ni alah panas lah hari ni, mengeluh salah. Hari ni hujan lah, payah betul lah, salah. So maksudnya every time kita mengeluh salah. Tak kira bentuk apa sekalipun. Apa saja lah, kalau kuku aku boring lah, semua sekali kita mengeluh adalah salah. Tak kisah berkenaan apa perbuatan kita sendiri, kalau Allah Ta'ala jadikan salah. Kan kerja kita mengeluh kerja kita sendiri, salah. So semua sekali mengeluh pun salah. Tapi masalah membuat mengeluarkan pernyataan makanan ini baik, makanan ini kurang baik, ya. Okey? Kalau macam benda tu masam dan kita rasa tak ikut selera kita. Saya pernah bertiga dengan seorang sahabat, kita makan buah tu masam, dia kata benda tak sedap lah, masam. Jadi sahabat tu kata, kau tak boleh cakap yang tu ni Allah yang jadikan. Itu yang best tu. Yang tu sama lah. Dia buah tu masam, cakaplah masam. Takkan dia kata manis juga. Dia kata tak boleh cakap. Mana tak cakap tak? Itu masalah dia. Kan dia kata bawa buat dia katanya, sedap tak? Kurang sedap sikit lah. Cakap macam tu lah. Memanglah kita kata, memang kadang-kadang nak jaga hati orang yang memberi tadi, kita kata yang tu. Kata manis jadi manis. Wali apa? Bukan macam tu cara dia. Masam cakaplah masam. Dia beranggapan kita mempelih Allah Ta'ala. Mana pelih Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan ada buah tu pahit. Takkan dia kata buah tu tak pahit. Makan peria tak pahit kan. Makan mana ada pahit, tak ada pahit. Mana boleh macam tu? Makan garam tak masin. Allah Ta'ala bagi senses, bukan untuk kita bohong. Kan bagi kita deria tadi untuk kita rasa, dan kita tahulah benda. Salah tadi kalau dah salah. Macam mana kita nak kata? Itu Musa AS. Kalau kaum dia jadi macam apa kawan nak cerita kan? Dia kata, Musa, asal kau cakap itu tak baik, ini baik? Kan dua Tuhan tu. Jadi kan, kenapa dia kata ini adna, ini disisi lesser, benda rendah dengan yang lebih baik? Kenapa cakapnya tu? Kan dua-dua rezeki Tuhan. Tak sama. Takkan sama. Pasal satu Allah Ta'ala turunkan dari langit, satu Allah Ta'ala tumbuhkan daripada bumi. Yang turun dari langit tadi lebih baik. Itu cerita dia. Maksud dia bila bercakap tu, kita bukan mengeluh. Dia maksudnya jangan komplain. Tak, bukan komplain. Sekarang ni dia kata manis ke tidak. Kalau buat masam lah, takkan dia kata. Orang bagi kita nasi kan, nasi tu macam basi. Saya cakap apa? Tak ada lah. Yang cakap basi. Rezeki Tuhan juga ada. Makan tengok. Sama lah macam tu. Kalau basi-basi lah. Kalau makan tu sambal pedam, jijik air mata. Dia tu sedap ke? Sedap jijik air mata. Tak boleh macam tu. Saya ingat ada suara apa dekat Negeri Sembilan. Dia ada masak daging hijau. Kan daging salai, daging hijau. Macam rendang tapi hijau. Cili api sepenuhnya. Dia makan benda tu, tak nampak saya pelintas depan mata dah lepas tu. Mana jadi raib. Nak raib semua sekali. Makan tu jijik mata, tak nampak apa. Punyalah pedas, cili hijau semata-mata situ. Dia masak apa tak. Benda dia kata masak hijau, daging masak hijau apa tak. Rupanya cili api. Dia masak. Jijik air mata. Nak tengok bakal nak suruh tengok bakal bini tak nampak. Pergilah tengok, dia kata. Ada jadi kes orang tu. Orang dia kata, pergilah tengok anak orang tu sekian. Pergi hari raya dihidang makanan tu. Dan makan tu jijik mata tak nampak. Siapa lintas mata. Dia saya tengoklah. Kukuk berkenan, dia kata. Tak kenan apa? Tak nampak langsung. Blur gitu lah. Jijik mata. Heboh gelap air mata je. Tak nampak. Aku tak nampak ke? Tak nampak. Semua tak nampak. Ni bahaya kita. Jadi benda pedas cakap pedas lah. Takkan kata macam tak pedas. Macam cakap masam, tak masam. Sama je. Batas dia antara mengeluh dengan telling. Ya, dia beza. Mengeluh dengan beritahu benda yang sekian. Contoh kalau kita makan masam lah. Kita buah bagi sebiji, orang tu potong-potong untuk kita buah tadi kan. Dengan effort yang dia buat, letih-letih penat luka tangan lagi. Lepas tu dia hidang kepada kita buah. Lepas tu makan masam. Soalan, adakah kita nak teruskan makan tu? Sebagai adabnya, orang kata makanlah. Kan supaya dia senang hati sebagainya. Tapi kalau masam, cakaplah masam.
Sedap juga tapi masam. Senyum dan juga masam dia buah ni. Tanpa marah. Tengok, masam lah, tak suka saya makan. Taklah. Dia masalah dia masam, cakap masam lah. Tak dikatakan suruh kata apa, sedapnya, tak adalah sekian. Mana yang tu? Mulut kita berbohong itu. Bahkan itu kalau dia kata orang tu benda tu masam, dia kata tak masam. Syahadatuz zur, penyaksian dusta. Benda masam dia kata tak masam. Dia kata kok kalau cakap tak masam jadi manis. Itu masalah pula. Nanti benda-benda apa karamat dan sebagainya untuk dapat. Salahlah. Okay? Masalah benda tadi makanan elok, makanan tak elok. Mana maksud dia? Lafaz itu keluar dari Musa AS cakap ini baik, ini kurang elok, ini lebih elok, ini adna ni maksud rendah, khair baik, better, ini lebih elok. Dia tak salah lafazkan, duduk rezeki Allah Ta'ala, duduk rezeki Allah. Ini Allah Ta'ala tumbuhkan, ini Allah Ta'ala turunkan. Tapi yang diturunkan tadi lebih baik daripada yang ditumbuhkan. Sebab yang diturunkan tadi tak ada siapa dapat kat dunia ni macam tu. Mana nak dapat makanan turun dari langit, Allah Ta'ala turunkan. Kita lapar-lapar, orang datang ajak kita makan. Ya, kita lapar-lapar turun makanan dari langit. Tak jadi macam tu kan. Ini Allah Ta'ala turunkan makanan dari langit. Bukti nyata, tanda nyata Allah Ta'ala sedang apa? Memberikan mereka layanan yang terbaik. Apa mereka nak minta air, ketuk keluar mata air. Apa lagi nak sebenarnya? Tak ada timbul tajuk dah. Okey. Seterusnya, pengharaman berhelah terhadap syariat Allah dengan helah-helah. Okey. Bila mana tajuk ni datang yang kita bincang tu adalah berkenaan dengan walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiratan khasiin. Dan sungguhnya kamu telah mengetahui muka sebelah bang, sebelah itu nangkah sebelah itu, sebelah kiri atau sebelah kanan. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiratan khasiin. Semuanya kamu telah mengetahui alladzina atadaw minkum, berkenaan orang-orang yang melampau dengan kamu fi sabti, pada hari Sabtu. Faqulna lahu, mereka kami kata mereka kunu qiratan, jadilah kamu semua kera-kera yang hina. Okey, ini kita sebut dari itu bahawa ada para ulama menyatakan mereka ia berlaku di perkampungan sebelum daripada mereka disuruh masuk Palestin. Dan lepas mereka minta makanan dan sebagainya, Allah Ta'ala kata pergi turun sekian, turun satu negeri, satu tempat dan tinggal di situ. Dan bahkan mereka telah adapt kepada satu kerjaya itu menangkap ikan. Mereka bersama Musa AS ketika itu, dan mereka buat berkenaan dan akhirnya Allah Ta'ala telah bila mana diberi mereka ni syariat bahawa hari Sabtu tadi tak boleh buat sebarang kerja kena dihentikan. Sabtu tu jadi hari rehat untuk beribadat. Sebenarnya bukan rehat je, untuk beribadat kepada Tuhan dan sebagainya. Dengan ada macam-macam, even sampai sekarang masih lagi sabat sabat memang diorang masih lagi pakai. Cuma masalahnya macam saya cakap, ketika mana yang berlaku awal ni, diorang dahulu diberikan Allah Ta'ala ujian. Ujian dia adalah macam kita baca dalam kisah-kisah yang masyhur. Datang, mereka disuruh jangan keluar, tapi mereka keluar juga untuk menangkap ikan. Menangkap ikan pada hari Sabtu. Ada sepadu tu dia buat helah, dia buat style palung, dia kunci palung tu, tapi pergi patah balik malam besok ikan sangkut lah dekat kawasan palung berkenaan. Dan pada hari Sabtu telah ikan jadi manja, datang dekat bot, tak ada masalah, tangkap boleh. Itu masalah dia jeru macam kan. Sedangkan Allah Ta'ala beri ujian saja pada mereka. Banyak lagi benda Allah Ta'ala berikan macam tu, lebih baik daripada itu pun ada. Tapi diorang pada hari berkenaan mereka buat helah. Jadi pengharaman jadi dalam ayat berkenaan datang untuk mengajar kepada kita haramnya berhelah terhadap syariat. Helah, buat helah dengan helah-helah. Contoh macam benda haram kita halalkan, dengan cara macam mana nak halalkan. Ini konsep yang kena faham. Jadi benda tersebut mereka cari jalan macam nak halalkan. Zaman kita banyak jugalah beriba tak halal, kita kata jadikan halal. Cara dia kita pusing lah. Tahu tak macam mana dia buat? Macam mana buat jadi riba tu halal? Akad. Sini cerita tak? Dia panggil bai'inah. Bai'inah ni di Malaysia kata boleh. Dekat Malaysia kata halal. Jumhur tanah Arab dan sebagainya tak terima bai'inah ni. Bai'inah macam ni. Okey, abang nak pinjam duit dengan saya.
saya jadikan sini. Abang nak pinjam RM10. RM10 Saya suruh abang beli benda ni. Ni. Dijadikan perantara barang. Jadi pasal kalau tidak jual benda tu hanya transaksi duit, riba yang nyata. Yang ni dia buat gunakan barang. Cara dia, abang nak pinjam RM10. Saya kata dengan abang, boleh. Okey, abang beli dari saya benda ni dengan harga RM12. Setuju okey. Abang punya bayaran, okey. Saya kata okey, dalam tempoh 12 bulan ke abang bayarlah. Mana RM12 sebulan RM1. Sebulan RM1 Okey, abang nak RM10 je. Jadi saya jual pada abang barang ni. Okey, abang jalan kira barang sekali dah mula transaksi pertama berlaku. Itu apa? Barang abang pegang, abang kena bayar pada saya. Okey. Lepas tu saya beli balik barang ni pada abang. Saya beli beli balik dengan harga RM10 cash. Abang punya ansuran RM1 untuk 12 bulan. Saya bayar pada abang, beli balik barang ni pada abang cash. Dengan harga apa? RM10. Ambil. So sekarang abang dapat tak duit abang? Dapat kan? Jadi kata barang tak ada benda pun sebenarnya. Barang tu bukannya matlamat sebenar. Jual beli tadi. Barang tu jadi perantara untuk membolehkan tidak menjadi lagi benda tu sebagai riba. Pasal memang logik macam tu. Kalau dia kata dalam transaksi biasa harian, kalau tanpa benda tu macam tu, memang kita kata betul. Contoh macam abang beli dari saya jual pada abang barang ni dengan harga RM12. Ini abang betul lama sikit abang rasa nak pakai duit. Saya nak jual balik pada ustaz, boleh tak? Saya kata saya bayar RM10 pada abang. Tak ada masalah. Ini halal untuk benda-benda tersebut. Tapi dalam konteks tadi memang diketahui daripada asal dikendaki duit itu. Niat kita memang nak duit tadi, bukan barang ni pun. Barang ni kita pegang saja. Tapi dalam akad tu dah ada. Lepas saya ambil barang ni, saya kena jual balik pada abang. Macam abang dah beli pada saya, abang kena jual balik pada saya. Abang beli dengan harga RM12 ansuran, abang jual pada saya dengan harga RM10 cash. So abang dapat RM10 bang. Dia dapat RM20, tapi dalam tempoh yang panjang lah. Riba juga tak ni? Masuk dalam riba juga tu? Ini tajuk dia. Dia sebenarnya kalau ikut daripada transaksi biasa tak salah. Transaksi biasa tak salah. Saya beli barang dengan harga RM5, saya jual abang RM10. Tak ada masalah. Atau saya beli barang tadi, saya jual dengan harga lebih kurang rendah daripada abang beli barang kan. Betul abang nak kena cepat, contoh macam ada orang nak pergi overseas kan, kereta dia nak jual dan sebagainya, kan biasa dia jual rendah daripada harga asal. Saya nak cepat. Jadi bila dia tolak macam tu, tak salah seorang tu jual barang yang dia beli dengan harga lebih rendah, tidak salah dalam agama. Cuma masalah sekarang ni, transaksi yang dia buat tadi tu atas dasar apa? Adakah untuk memang pinjaman ataupun itulah untuk apa sebenarnya? Kalau transaksi tadi memang barang, apa memang nak beli barang tadi, tak ada salah. Itu hilah tu. Itu hilah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Pasal dia kata alasan dia kerana apa? Kerana dalam mazhab Syafi'i, bila Nabi SAW sebut pada para sahabat, Nabi kata jangan beli tamar buruk dengan tamar elok. Pasal ada para sahabat Nabi nak makan tamar yang sedap, tamar yang elok. Jadi mereka tak ada duit. So, jadi mereka nak beli dengan harga, dengan macam tu, penukaran. Mana 2 kilo ini, 1 kilo ini. Macam itulah. Tapi Nabi kata jangan. Nabi kata jual tamar yang tak elok tadi, dapatkan duit, kemudian ambil duit tadi beli tamar yang elok. Maksud dia tukarkan dia menjadi dirham, baru beli dengan dirham tadi tamar-tamar yang elok. So dia kata macam soalan tu macam penukaran yang membolehkan benda yang haram. Faham tak sebenarnya? Tapi itu faham tak? Maksud dia ni tamar tak elok, ni tamar elok, ini tamar tak elok. Kalau nak beli tamar tak elok, nilai dia kalau ikut dirham, 1 ini sama dengan 2 ini. Tapi anda tak boleh transaction macam ni. Anda kena tukarkan dia kepada dirham. Daripada dirham tadi baru beli ini. Faham tak? Pasal Nabi suruh. Jadi ada setengah para ulama menganggap bahawa macam itulah konsep beli barang jual barang tadi. Seorang tolak dengan harga RM12 ansuran, seorang bayar cash dengan harga RM10, RM10 cash, maka dia anggap sebagai transaksi yang betul. Jadi Malaysia bank kita pakai Bank Inah dia panggil. Di dalam di tanah Arab tak dibenarkan langsung. Lepas beberapa ulama di sana menganggap benda ni hilah.
Bagi saya wallahu alam, betul yang tak boleh itu kita hilah lah. Sebenarnya kalau ikutkan dia, pasal kadang-kadang benda tadi mengurangkan masa belas kasihan pada orang. Masa denda dah. Kalau dia bayar. Tapi masalah masih sama, yang apa, kita tak salah, bank sebenarnya tak salah. Dia beli barang tadi, jual pada kita dengan harga lebih, tak ada masalah. Contoh macam abang nak handphone, abang tak ada duit. So saya kata dengan abang, saya beli handphone tu, saya bagi abang, tapi saya beli dengan harga RM5, saya jual abang RM10. Saya beli cash, saya jual abang yang ansuran. Tak salah. Itu betul. Konsep itu benar. Tapi kita di Malaysia ni macam masalah benda-benda yang besar, benda-benda kecil pun tak nampak sangat. Benda-benda yang besar, kebiasaannya apa, tak macam hartanah dan sebagainya. Bank konvensional ni tak boleh ambil, tak boleh miliki hartanah atas dasar bank negara letakkan, dia tak boleh. Sebab itu dorang tak boleh. Macam bank Islam sekalipun nama bank Islam kan, tapi atas kertas serupa macam bank biasa. Atas kertas sebiji macam bank biasa. Cuma beza disebut akad lah, akad ini, akad itu sebagainya. Tapi dari segi masalah kertas, paperwork sama je. Sebab bank negara tak benarkan buat transaksi selain daripada apa yang mereka benarkan saja. So di Malaysia ni macam transaksi keuangan yang besar-besar, dia tak boleh kecuali kena lintas bank negara. Apa bank negara tak halalkan, maka tak boleh halal. Apa bank negara halalkan, jalan. Antaranya tadi konsep yang kita panggil apa, banyak inah tu kan, macam tu. Faham? So bagi setengah orang kata tak hilah. Tapi sebenarnya kita dah ada amaran Allah Taala dan Quran dah datang dah berkenaan dengan jangan buat hilah ni, bila mana Allah Taala ceritakan tentang kisah apa orang-orang yang ditukarkan menjadi beruk di kalangan Bani Israel. Pasal mereka ni melampau. Bila Allah suruh jangan keluar pergi pergi menangkap ikan dan sebagainya pada hari Sabtu, diorang buat apa? Diorang buat palung. Dia buat setar palung kan. Bila air naik, ikan masuk, kemudian dia tutup. Ada door dan tutup. Kemudian bila air turun, ikan sangkut. So hari esoknya, hari Ahad, dia nak ambil. So hilah lah. Dia buat hilah. Macam juga dalam kisah lain, Bani Israel ni, Allah Ta'ala haramkan mereka makan lemak binatang, kecuali apa yang dalam daging je. Kalau kata yang kat luar tu semua kena buang. Dia sekarang melantak-lantak nak makan apa, lemak babi tu. Pasal diharamkan lama sangat. Allah Ta'ala haramkan dia makan kan. Jadi diorang apa benda tadi Allah Ta'ala haramkan, tu dia apa? Dia tak boleh makan, okay, fine. Dia ambil benda tu, dia cairkan. Lepas cairkan, dia ambil minyak tu, dia jual, dia makan hasil. Dia saya tak makan. Dia cara diorang buat hilah untuk bolehkan juga. Sama kita kata, macam nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tahu niat kita sebenarnya. Kan, kita akan tipu Allah SWT dari segi konsep apa sekalipun kita letakkan. Kalau kita nak melanggar perintah Tuhan, kita langgar perintah Tuhan lah, nama dia. Konsep riba tu, kita faham konsep riba tu apa. Apa masalah, apa tajuk riba? Keuntungan tak ada salah keuntungan. Macam kalau dia kata orang tu tukar tadi kan, cara daripada dia buat macam tadi, barang yang tak ada wujud kan, barang yang tak ada, kadang-kadang dia tak saham. Mana awak beli saham saya bayar saya beli balik saham tu daripada awak. Cara dia ni lah, awak beri secara ansuran, saya beli secara cash untuk dapatkan duit tadi. Tapi benda tadi kalau kita tukar, bank tadi beli terus barang tersebut. Tapi masalah benda macam ni bahaya pada bank-bank. Sebab kalau pemaju tak siapkan rumah, bank kena tanggung. Jadi bank tak nak rugi. Tak? Kalau katakanlah bank beli rumah, baru jual pada kita, dia penama pertama. Pertama apa benda? Banyak benda kat situ kena. So dia tak nak benda tu, apa hasil tadi. Banyak benda lah. Ada kata pro and con. Pasal kerana kata bank boleh beli hartanah dan sebagainya, nanti dia bukan hanya menjaga duit, menjaga hartanah sekali. Sekarang ni sebenarnya sama pun. Masyarakat besar orang kata bank tu lintas orang je, gunakan orang-orang sebut untuk dapat keuntungan. Super je. Cuma beza sekarang ni untuk legalize, bank tak boleh pegang. Tu je. Jadi asalnya macam kalau di tanah Arab, dia punya bank, sistem bank dia memang risiko tinggi. Risiko dia tinggi. Sebab apa? Sebab bila orang tu kata, okay, contoh macam dia nak yang jadi kes tu, apa waktu kita belajar ekonomi tu, syarah tu kata macam ni. Ada jadi kes pasal kes dia apa tahu? Bank kena beli dulu baru jual pada kita. Beli dengan harga RM5, jual kita RM10, tak ada salah. Dibeli RM5, jual kita RM100 pun tak salah. Atas persetujuan asal, berapa ringgit pun dia letak, tak ada masalah. Janji yang penting dia beli dulu, kemudian dijual pada kita. Jadi bila sekali tu ada syarikat tertentu dia nak beli apa? Besi daripada China, di China kemudian diorang buatlah persetujuan dan sebagainya. Mana lepas datang, kalau barang sampai, maka diorang start bayar. Maksudnya dia selagi barang tu akan dipastikan oleh bank sampai daripada China sampai pelabuhan Hudaidah, pelabuhan Eden.
Jadi sampai situ, nanti orang tu akan dipanggil, baru dia serah. Kalau barang tu ada, baru tunjuk, dia serah. Jadi apa jadi? Diorang pun buat. Sampai-sampai di apa benda barang sampai, perjanjian dah dibuat, mana bank beli dengan harga sekian, jual dengan harga yang lain pada mereka. Sampai di pelabuhan, buka kontena, besi berkarat. Besi berkarat. So apa jadi? Ketika itu orang tu berhak untuk kata tidak, pasal barang yang dikendaki oleh dia dengan spesifikasi yang dibagi tanpa karat. Tanpa karat, tanpa benda tambahan additional atau kurang. Contoh macam kurang skru ke, lebih skru ke, tak boleh. Jadi secara tak langsung dekat situ, bank tak boleh nak jual pada dia. Maka tak boleh paksa dia beli. Pasal antara asal jaminan bahawa benda berkenaan. Tapi ketika tu risiko, nanti kita risiko yang bank kena tanggung kalau dia buat, dia beli baru jual. Ini masalah dia sebenarnya. Yang bank tak nak tanggung, ataupun bank komersial ni lari daripada tanggung. Kalau dia beli, dia jual. Sama je macam tadi yang letak benda terapung tadi kan. Super je. Cuma transaksi ni dia bertanggungjawab untuk sampai pada kita benda tu elok. Yang tadi dia bagi duit. Macam bila perumahan kan, rumah siap ke, rumah tak siap ke, hutang jalan. Hutang berjalan. Berbeza kalau kata dia beli dulu, baru jual pada kita. Dia kena serah kunci ketika rumah tu dah siap betul, baru dia serahkan. Tapi oleh kerana dia jadi orang ketiga, mana kita pemaju, dia orang ketiga. Dia tak tanggung seorang risiko kat situ. Even pada awal, daripada asal permulaan orang kata nanti dia rugi. Rugi apa benda, dia ada insurans. Kita mati dia ada insurans. Letak ada MRTA, MLTA. Dia dua bentuk MRTA kan. So dia benda tadi kalau kata orang tu mati, dia akan sekian. Even kat kredit pun anda mati, dia dah ada tak insurans kat tadi nyawa anda. Tahu tak? Ngangguk, tahu tak tahu? Tahu. Tahu. Benda tu dia ada, dia dah siap-siap dah. So bank tak nak rugi. Tapi kat sini tak nak risiko. Kalau kata konsep tadi macam kan, yang ini kan, barang tukar kan, hutang je, dia bagi duit je. Jadi kat situ konsep kata masalah helah ke tidak. So para ulama mengatakan itu helah, tu kata macam tu, kena perhatikan balik. Bani Israel tadi dia kata betul tak buat kerja. Dia taruh turun palung, naik palung kan, dia tutup pintu, buka pintu je. Besoknya hari ikan banyak. Ikan masuk hari Sabtu, tutup. Kan, tutup, lepas tu hari Ahad diorang dapat tangkap. Diorang tak buat kerja ketika hari Sabtu. Mungkin hantar seorang je. Hantar seorang je untuk buat kerja berkenaan. Tak salah. Ikut logik akal. Tapi kat situ helah. Helah benda Allah Ta'ala. Pasal matlamat asal, macam kita matlamat asal riba, pengharaman dia apa? Apa tajuk pengharaman riba sebenarnya? Macam tengok masalah ini, kita kena faham betul-betul dia konsep apa pasal diharamkan, kenapa risiko diharamkan. Benda-benda tu kita kena belajar. Bukannya kita cari jalan untuk macam mana nak halalkan juga. Macam mana nak halalkan juga. Macam kata macam kita macam orang yang dia ni suka dah biasa makan wine sebelum bertaubat. Kan? Sebelum bertaubat, sebelum revert revert dia bagi. Kan? Sebelum dia kembalilah, dia biasa minum wine. Kan? Masak steak dengan wine. Lepas tu kemudian bila dia dah mula patuh syariah, dia masih lagi terngiang-ngiang kat telinga dia makan wine tadi. Lepas tu dia cari apa? Dia kata, carilah jawapan. Nak boleh juga. Tak minum tapi makan, masak. Masak, cari masak. Tapi dia carilah alkohol tu tak ada dan sebagainya, telah evaporate ke udara, maka tak salah dimakan. Kadang-kadang saya jumpa orang macam ni, saya kata, kenapa tak warak? Tak ada sifat warak. Pasal apa? Para sahabat Nabi tak terlibat. Kenapa anda terlibat? Dia biasa pakai kulit gok, macam pakai kasut kulit babi. Kan mungkin ketika dia jahiliah dulu, dia biasa pakai kasut gok paling sedap, paling selesa adalah yang berkulit babi. Yang kulit tak babi tak sedap. Contohnya kan. Jadi lepas dalam ni dia cari juga jalan untuk dapatkan fatwa kata boleh. Dia beria nakkan fatwa kata boleh. Pandang muka kadang-kadang, saya kata sahabat Nabi tinggal, kenapa tak tinggalkan? Para sahabat Nabi tinggal kulit binatang buas. Binatang buas punya binatang kulit, para sahabat tinggalkan. Yang anda gatal pergi situ, kenapa? Kata ikut para sahabat Nabi SAW, ikut sunnah. Sunnah tadi bukan setakat masalah Quran dan sunnah saja. Fahaman para sahabat macam mana? Kenapa tinggalkan? Kalau mereka tak buat, anda buat, kenapa? Kadang-kadang tak ada wa'in bagi, tak ada warak. Sifat warak ni tadi tak ada. Tapi berdiri nak juga. Kan kita kata macam, dah tu kan murah pun. Macam kasut-kasut kulit-kulit babi kan, mahal. Nak kata boleh pakai ni jadi mulia dan disanjung oleh orang. Tak juga pun. Tapi apa? Orang pun tak tahu pun kasut kulit babi tu. Yang awak suka sangat kenapa?
Saya tak faham sampai sekarang. Kadang-kadang ada orang pergi nak cari apa jalan boleh kan. Dan tak boleh nak cari jalan boleh juga. Kenapa tak tahu? Dia cari jalan, belah mana ruang nak masuk. Ini benda-benda yang tak patut berlaku sebenarnya. Pasal kita kata pasal Allah Ta'ala telah berikan gambaran kepada kita berkenaan dengan kalau anda kata Allah Ta'ala haramkan satu benda, jangan cuba halalkan. Jangan cuba halalkan. Allah Ta'ala nampakkan benda tu buruk dan kotor, jangan kita cuba bersihkan, cantikkan. Dan cantikkan dan juga indahkan depan mata kita. Kenapa? Untuk apa kita indahkan? Kan untuk menunjukkan bahawa Islam. Betul apa kalau kita kata, contoh macam bila kata nak pakai kulit babi. Okey, pakai kulit babi Bagi saya nama sahabat Nabi yang pakai kulit babi. Sedangkan mereka babi pun ada. Dan di Afrika sebenarnya terkenal kulit babi ni sebagai kulit yang keras. Paling tahan, paling liat sebenarnya. Saya ingat dulu saya pakai capal kan. Betul bagi budak Afrika tu dia jahit. Lepas tu jahit kulit tu keras. Kulit tu berlapis. Bukan saya like sekeping kulit. Jadi dia bila dia jahit dia keras. Ini kulit babi ke? Dia tu. Dia kata, "Oh, dia kulit babi lah." Dia kulit babi. Lepas tu atas tu cat putih kan. Dia kata, dia kulit babi. Bukan, dia kata kulit lembu. Dia pasal idea dalam kepala mereka kulit babi keras. Memang kita kata kat sana. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita pakai. Para sahabat tak guna, kenapa anda guna? Itu tajuk dia. Kalau para sahabat mengelak kulit binatang buas, anda pakai kulit babi terus. Binatang buas macam harimau, singa sebagainya, mereka tinggalkan. Singa dia macam zaman dulu memang pakaian kemasyhuran orang-orang Parsi dan Rom. Kulit singa tu menjadi pakaian untuk pahlawan. Pelana kuda tu, pelana tu daripada kulit-kulit binatang-binatang buas. Tunjukkan apa? Macam naik singa lah. Naik singa tak boleh. Naik pelana kulit singa pun jadilah. Macam tu sekali diorang punya idea. Kan kulit-kulit binatang apa macam cheetah kan, binatang kumbang. Para sahabat elak pakai macam tu. Datang kita pantai kulit babi terus. Nampak tak kat mana ruang? Agak-agak pelik sikit. Jangan kita jadi macam kumpulan tadi lah. Pasal Bani Israel, dia cari jalan nak halalkan benda yang dia biasa. Bagi saya pasal kadang-kadang orang Melayu kita yang asal, bahkan orang Arab sendiri pun tak pakai kulit benda berkenaan. Yang timbul tajuk benda macam ni bila mana tahu? Ada orang yang biasa dengan luxury benda berkenaan, kemudian masuk dia mula patah balik pada Islam, dia masih nak pakai lagi. Backgolf kulit babi ke dan sebagainya nak pakai juga. Tak tahu kenapa, dia seronok. Kan dia rasa sayang nak buang, maka cari jalan untuk kata macam nak bolehkan. Jadi Bani Israel dan kisah berkenaan dengan bila Allah kata walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabt. Maksudnya kamu telah tahu tentang orang yang melampau dengan kamu pada hari Sabtu. Mana Allah Taala cakap jangan pergi menangkap ikan, tapi dia literally dia tak keluar. Literally dia tak keluar. Diorang buat apa? Diorang palung tadi kan. Memang dia tak keluar menangkap. Dan bahkan dia pergi kan, pakai logik akal. Dia tangkap tak? Tak tangkap kan? Tak pegang kan? Dia pegang kayu tu je. Lepaskan. Dia buat helah untuk lepaskan juga benda tu. Lepas tu bila hari esok je pun diorang tangkap. Literally diorang tangkap ikan tak ada satu. Tak. Dia trap. Dan trap pun ikan masih ada air lagi. Bukan di tangan mereka. Jadi di tangan mereka hanya ada hari Ahad. So kalau ikut Tuhan tak benarkan mereka menangkap ikan, mereka tak tangkap pun. Mana ada tangkap? Betul tak? Logik akal dia tak buat pun. Tapi Allah Ta'ala tahu apa? Niat mereka tu. Menjadi asas pertama diorang dihukum Allah Ta'ala dan niat mereka. Kerana perbuatan mereka tadi memang apa? Nak kontradik arahan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala kata haram lah. Yang itu macam mana nak halalkan? Jadi telah memperingatkan Nabi SAW. Apa double triple M terlebih buang tu. Telah memperingatkan Nabi SAW akan umat baginda daripada menyusuri tata cara Bani Israel, perangai atau sikap Bani Israel ini. Maka baginda bersabda, okey, dan kamu lakukan apa yang dibuat oleh Yahudi. Lalu kamu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan serendah hilah. Hilah yang paling rendah kamu jumpa, kamu gunakan untuk menghalalkan yang haram. Allah Ta'ala haramkan, kamu halalkan dengan cara paling licik untuk lepaskan benda berkenaan. Tak boleh lah. Sebab kenapa takwa itu penting. Sebab asas pertama kita kata Allah Ta'ala kira niat kita. Amalan itu ada dengan niat. Mana kalau amalan tu nampak macam baik, matlamat dia jahatlah. Nampak macam baik dah, tapi untuk keburukan memang akan buruk juga. Takkan jadi baik. Amalan buruk, niat baik, confirm tak baik kan? Benda buruk, amalan buruk tapi niat baik, tak ada. Dan Islam tak ada yang tu. Yang disebutnya adalah benda-benda yang elok saja. Benda yang elok yang kita niatkan. Kalau salah niat dia, maka dia akan terkeluar daripada batasan agama. Maka bahkan Allah Ta'ala akan murka kepada kita dengan perkara berkenaan. Okey, baik, sambung ni.
Diambil dari firman Allah Ta'ala, an tadbahu baqarah, bahawa hendaklah kamu menyembelih lembu. Bahawa yang aula pada lembu adalah zabah, bukan nahar. Okey. Zabaha dengan nahara. Dia dua kalimah, zalbaha dengan nun nahara. Nahar. Nahar ni bila tengkuk pendek payah nak tunjuk. Tengkuk saya pendek. Kalau tengkuk saya panjang saya tunjuk. Okey. Saya tunjuk macam inilah. Okey. Tengok. Bayangkan binatang. Okey. Binatang, tengkuk, badan. Kalau kita sembelih binatang tadi di hujung tengkuk dia, di pangkal kepala ni, dekat dengan kepala, jauh dari badan. Ni, sini. Ini dipanggil sebagai zabaha. Zabah. Macam ayam kita sembelih kan. Sini. Lembu. Kalau kita sembelih binatang tadi jauh dari kepala, dekat dengan badan, bawah ni, dipanggil sebagai nahar. Bawah. Kita tengkuk pendek tunjuk tak nampak. Kalau ulum macam ni pun kita tak nampak juga. Ni tengkuk pendek. Jadi, okey, kalau dekat dengan kepala, macam kita biasa sembelih lembu, dipanggil zabah. Kalau dia kata dekat ke pangkal badan, hujung pangkal tengkuk maka dipanggil sebagai nahar. Nahar. So, unta contohnya macam tengkuk dia panjang kan, dia tak sibuk baringkan untuk sembelih, bahkan dia memadai dengan diorang toreh kat bawah ni je. Bahkan memang aula dekat situ, dan juga memang kena. Bahkan kalau letak kat ujung dia lambat mati sebenarnya. Bahkan darah dia akan simpan dengan banyak. Bila buat kat situ tu akan limpah darah keluar, pasal jantung dia sebaris dengan badan dia. Lihat tengkuk dia tu kan. Okey, kalau tengkuk ini kepala unta, badan unta, jantung dia kat sini. Jantung dia kat sini. Dan di binatang dunia ni, makin dia jauh tengkuk dia, makin panjang tengkuk dia, makin tinggi blood pressure dia. Blood pressure, tahu kan? Makin panjang tengkuk, makin tinggi blood pressure. Macam zirafah. Zirafah binatang paling, kalau tanya soalan ini cepuman. Apakah binatang paling tinggi tekanan darah dia? Zirafah. Jantung dia kerja punya keras untuk sampaikan darah sampai ke atas tu. So kalau nak tengok binatang paling tinggi high blood pressure, zirafah. Dia gitu, kan? Itu yang kita kata yang jadi antara yang digunakan untuk tolak teori Darwin Dia kata pasal apa? Pasal dia kata zirafah ni asalnya macam rusa. Benda nak makan jadi panjang tengkuk, dia kata. Okey, dia ada masalah. Masalah kat sini adalah bila binatang tu high blood pressure, dia tunduk je kepala, dia kena stroke. Dia tunduk je kepala, kena stroke. Tapi Allah tak jadikan pada bila zirafah ni, dia dekat antara bahu dia ni, tulang bahu dia tu, ada satu tulang kecil yang akan tutup saluran darah dia, kecilkan saluran darah dia bila dia tunduk. Kan bila dia tunduk nak minum air kan, dia kangkang kaki dia kan. Kemudian dia turun kepala. Ketika dia turun kepala itu kan, maka ketika tu darah akan disekat daripada rushing ke otak. So tak adalah kena stroke. Kalau dia kata tumbang macam tu, automatik dia kena stroke. Tahu tak? Tak tahu kan? Tahu. Jadi itu macam dulu Harun Yahya kan. Dia ni ikut tarekat, tak apalah apa disebut dulu kita pakai. Pasal benda tu betul, fakta sains. Kalau anda kata tengkuk binatang tadi panjang sebelum panjang tanpa blood pressure dia tinggi, maka dia lama dah mati. Sebab apa? Tak sampai darah ke otak. Okey. Tapi blood pressure dia tinggi. Kalau blood pressure dia tinggi terus, daripada mula-mula dia kena stroke. Lepas tu kemudian kalau dia tunduk tadi, bila benda tu wujud? Tulang tu wujud bila? Kalau gradually wujud, dia akan mati. Mati. Sebab apa? Mati sebab kena stroke. Ini kena faham. Jadi maksud dia, benda tu serentak. Mana zirafah tu jadi Allah tak jadikan macam tu, full complete. Bukannya dia perlukan panjang tengkuk dia, baru macam gradually darah dia naik dengan panjangnya tengkuk dia, yang kemudian tumbuh tulang kat situ. Mana boleh. Pasal dia akan, pasal half macam separuh je. Pasal dia kena sistem jantung dia, kan, saraf dia, otak dia, tengkuk dia, semua sekali serentak. Kalau kata salah satu mula dulu, lain akan gagal. Maksud kita lah, kita ada kereta tanpa letak tayar, mana jalan? Ada tayar, tak ada enjin, mana jalan? Maksud dia kena ada serentak. Hilang salah satu daripada permulaan, dia gagal. Dia akan gagal, fail untuk bergerak. So jadi macam kita kata macam idea macam bila binatang tanya tu, cuma zirafah kita tak makan lah.
nak nangkap satu bekerja juga. Tapi zirafah ni spesies, kalau ikut daripada muka dan sebagainya, spesies unta. Muka dia lah, badannya tidak. Muka dia kan, macam unta lebih kurang. Jadi bersih muka. Janganlah kata dia adik-beradik. Orang kita ni tengok muka serupa je, ni adik-beradik ni kan? Jadi unta ni, cara penyembelihan dia memang diambil di pangkal badan. Bahkan memang bila dibuat kat situ, yang penting sini kena faham, penyembelihan dibuat dalam Islam ni sebenarnya untuk buang darah yang ada dalam badan binatang tersebut. Dan selain menjadikan dia mati dalam keadaan tidak sakit, maka sebenarnya bila binatang tu meronta-ronta lepas kena sembelih tu, dia bukan sakit, dia tak sampai ke oksigen dia sebarang darah sebenarnya. Dan dia goyang tu untuk pam darah dia keluar. Sebab dengan sembelihan yang betul, daging tu akan payah busuk. Macam tanah Arab kan, dia tak ada peti ais pun, dia tinggalkan daging tu tergantung, daging tak boleh busuk. Sebab tak ada lagi dalam tu bakteria, mikroorganisma tak ada dah keluar. Kebanyakan dah keluar, dia lambat busuk, lambat rosak. Maka kadang dibiarkan macam tu, kering kan, dia satu selaput kat luar tu kering, jadi macam peti ais tu jadi. Dia nak makan, dia potong, betul pakai. Betul nanti ada selaput lah, tutup. Kering, pasal dan udara mereka kering jadi menyebabkan mereka boleh simpan daging tu macam tu, dia gantung je. Gantung je, tak ada benda masalah. So konsep dia, bila kita kata fahamkan sekarang, bila sembelih pada binatang macam lembu dan sebagainya, dekat kepada tengkuk, kepada kepala dia, untuk kerja yang sama lah. Macam pada unta, bawah badan dia pun untuk kerja yang sama. Kerana kata unta tu dipotong dekat atas, dekat kepala dia, bukan di bahagian bawah maka saya benda tu akan menyebabkan apa tahu? Dalam tengkuk ni penuh darah, penuh dengan darah, bahkan tak sampai. Pasal dia pam ke sini kan, tak sampai. Kadang-kadang dia kata dia buang sini, darah tu keluar sini, darah atas pun keluar juga. Darah di atas kepala akan turun, darah daripada dalam badan pun akan keluar. Pasal, dan kenapa tak dipotong terus kepala binatang berkenaan? Sebab untuk memberikan arahan supaya otak dia minta darah pada jantung, lalu jantung akan pam. Ketika dia pam, keluar. Jantung, otak kata, oi jantung, mana darah? Aku tak ada makanan, aku tak ada oksigen. So jantung pam, makin banyak dia pam, makin banyak keluar. Itu matlamat asal. Sebab kenapa bila anda penyembelih jangan putus kepala. Maka setengah mazhab menyatakan putus kepala tak boleh makan. Okay, jadi sembelih dari sini, dari tepi, sini ke sini, supaya apa tahu, putus urat udara dan juga saluran darah dia, dan dia akan minta, tapi dia akan, benda tu akan keluar. Yang jantung pam, ingat sampai, otak minta, tak sampai-sampai, dan akhirnya semua darah akan keluar. Itu asas kenapa anda jangan potong terus, jangan putus kepala tu. Dan kenapa dipotong sini ke sini je. Dan sebenarnya dalam masa 3 minit, bila lepas daripada kena pisau tu, 3 minit tak ada rasa sakit. Macam anda luka tangan lah, kena pisau. Pernah kena pisau tangan? Ke time-time tu juga menjerit? Tak kan? Dia time tu macam tak ada rasa apa, macam dia hurt gitulah. Kalau dia menjerit pun sebab dia takut darah. Tapi dari segi asasnya, benda tu tak ada feel. 3 minit lepas tu baru ada. Malam karang pun boleh nyut, pasal mula saraf kita nak cantum balik. Tapi anda kata ketika mula kena tu takkan rasa apa. So macam tu lah juga bila binatang tu kena sembelih, tak rasa apa. Dan itu sebab kenapa Nabi SAW arahkan kita pakai pisau yang tajam. Kan? Dia kata idza qataltum fa ahsin qatlah. Bila seorang dengan kamu ni menyembelih, membunuh, maka elokkan pembunuhan dia. Atau sembelihkan, tajamkan pisau. Wahai dia syafratahu, dia tajamkan pisau dia, supaya benda tu akan tidak beri kesan lama. Kalau kata kita gesek tu, macam kita cubit lah, dia akan sakit lah. Tapi kalau tidak, dia tarik ni tu, tak rasa apa sebenarnya. Tidak ada rasa apa benda sekalipun. Bahkan dia macam binatang tu akan sikit demi sikit darah tu keluar, dia akan mengantuk macam tidur je. Cuma meronta badan tu sebab apa? Nabi suruh biarkan dia rehat, dia akan dibuat dia jangan diikat dia sebenarnya. Kan arif tu. Kan itu sebab orang Melayu kita lepas ikat kemudian sibuk buka balik cepat-cepat. Sebenarnya kalau ikutkan kalau pasal kita kat Malaysia ni payah sikit, dah terbiasa mesti tumbang. Sebenarnya binatang tadi tak tumbang, tak apa. Rapatkan ke pokok pun boleh sembelih. Macam orang sembelih kerbau besar-besar tu kan. Ini badan payah nak tumbang tu, diorang kan rapatkan ke pokok je, tarik kaki belakang, ikat ke pokok, datang seorang sembelih je. Dan keadaan tegak, tak ada masalah. Tak mesti baring. Bahkan ketika tapi yalah, banyak benda lah, banyak kaedah atau cara. Kambing mudah. Kambing cukup mudah. Tutup mata dia, suruh duduk. Dia diam. Tak cakap banyak. Kalau lembu tu mungkin pasal besar. Orang takut sikit lah. Dari segi asalnya sebenarnya bila mata dia kita tutup kan, tutup mata dia akan diam. Dia akan diam.
Tu binatang tu macam tu. Dia kata macam ada satu website tu dia tunjuk, dia kena sebut Allah apa, dia kata apa bismillah, Allahu akbar, bismillah. Dia akan makin diam binatang tu. Jadi kita, tapi lah kadang-kadang orang kata makan binatang, apa, nak daging binatang ni, nak kena faham sebenarnya kalau anda kata anda bagi binatang tu meronta ketika mana anda uruskan dia, adrenalin akan keluar, otot dia akan keras. So anda makan daging keras. Kalau kena makan, kenapa daging ni keras kan? Sebab tu. Kalau anda kata anda boleh sembelih dia dengan tenang dan relax, daging dia akan lembut. Itu sebenarnya. Macam kambing pula, contoh macam kambing. Kenapa bau? Sebab anda pergi letak jantan betina sekali tempat. Kalau nak sembelih binatang kambing, jangan bagi bau, asingkan dia selama 3 hari ke, jangan bagi nampak betina. Dia bau tu sebenarnya bau dia untuk attract. Aku jantan, dia kata kan. Bau badan dia. Jadi bila dia bau dia tu untuk attract each other. So dengan sebab itu bila anda makan daging kambing tu bau, sebab anda tak jaga bab tu. Kalau diasingkan dia, jangan bagi dia lihat apa jantan betina apa untuk tempoh tertentu, dia akan hilang bau. Ni tak ada benda kes pandai tak pandai sembelih. Ada orang bila sembelih, pandainya ustaz sembelih, tak ada bau pun kambing ni. Padahal kambing biri pun tak bau juga. Ni kena faham bab ni. So dalam konteks cara pembelihan tadi, dekat ke kepala dipanggil zabah, dekat ke badan dipanggil nahar. So untuk tajuk ni dia kata apa? Yang aula bagi lembu adalah zabah, bukan nahar. Maksud dia apa? Dekat ke kepala, bukan dekat ke badan. Contoh macam lembu tu tengkuk macam tu kan, pergi ambil bawah tu, salah lah. Ambil paling dekat dengan kepala. Macam ayam, ambil dekat dengan kepala. Okey. Dia kata apa? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, dan setiap apa yang dimakan dari yang terbang atau yang melata, mana apa yang terbang atau yang melata, sesungguhnya agar ia disembelih zabah, lebih disukai pada diriku. Mana aku lebih suka kalau disembelih dengan cara zabah. Maksud dia sembelih pada dekat dengan kepala, jauh daripada badan. Dekat dengan kepala, jauh daripada badan. Dan itulah sunnahnya dan petunjuk kitab mengenainya. Dan lembu termasuk dalam perkara tersebut. Dan firman Allah Taala, beliau menyatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Taala perintahkan kamu untuk menyembelih baqarah, lembu. Perkataan zabah, an tadhbahu baqarah. Jadi penceritaannya, lalu dia berfirman, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu, maka mereka pun menyembelihnya, maka hampir-hampir mereka tak boleh melakukan. Ini masalah mereka menangguh-nangguhkan, minta karakteristik yang payah, warna lah, sifat dan sebagainya. Tapi secara asalnya lembu tadi lepas mereka dapat, mereka apa? Zabah. Fadhabahuha. Zabaha yazbahu, menyembelih. Okey, kecuali Imam Syafi'i kata kecuali unta saja, yang maka ia disembelih dengan nahar. Nahar maksudnya apa? Pangkal tengkuk, dekat dengan badan. Pernah tengok video sembelih unta? Ada angguk, ada giling. Cek tunjuk jap. Lembu dah tengok kan? Unta tengok sini. Dia tak ni sangatlah. Nampak dia orang kata macam mudahnya. Pasal dia tak ikat. Orang Melayu kita kena ikat dulu. Boleh tumbang binatang tu boleh dia nak sembelih kan. Sebenarnya ialah nak tenang supaya jangan sampai terkena pisau sebenarnya. Dia kata orang tu biasa macam kalau apa orang apa yang biasa kedai apa sembelih binatang tu, dia seorang peluk lembu seekor dia boleh sembelih sebenarnya. Dia peluk lembu tu, dia tarik je pisau tu. Sebenarnya tak perlukan kepada ramai orang pun. Tapi pasal tak biasa. Saya bukan kita semua boleh lembu kan. Rasanya dah masih Inggeris. Ada ke ya? Alah, kena ikut umur lah pula. Ada kena bagi tak umur. Nampak banyak orang banyak darah masalah betul. La ilaha illallah. Ini masalah ni. Cek
Mana? Tak ingat lah password. Tak ingat password, tak ingat. Apa nanti lah lain kali lah. Tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk. Tapi balik rumah nanti tak sendiri. Camel slaughtering. Nanti ada gambar dia. Dia pasal dia takut ada darah benda. Tapi benda tu dia sembelih akan, bahkan pisau dia pendek je, macam 4 inci tu. Diorang pergi dekat kan, dia kawan dia acah, kemudian unta terpandang tempat lain, seorang tu masuk, dia seret gitu je bawah tu, keluar darah. Pasal dia kawasan tu kawasan dekat dengan badan dia, tak ada benda pun, dia turun, tak ada tulang, tak ada sekian kan, gitu je, tarik di belah bawah dia ambil kat pangkal tengkuk. Yang itu panggil nahar. Itu panggil nahar. Jadi macam Imam Syafi'i nyatakan, unta saja yang beliau tanya fasal berkawan nahar tu digunakan untuk unta. Untuk unta, bukan untuk apa? Bukan untuk untuk lembu, untuk binatang lain. Ada soalan? Tak ada. Sambung sikit lagi. Yang terbesar yang terbesar didekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengannya adalah yang pertengahan. Mana apa benda kita nak buat untuk dekat diri kepada Tuhan, untuk pengorbanan ke apa dan sebagainya, adalah pertengahan. Bukan yang tua, bukan yang muda. Jadi bila kita nak korbankan, umur yang paling baik macam tu, dia adalah umur yang pertengahan. Bukan muda sangat, bukan tua sangat. Bukan muda sangat, bukan tua sangat. Macam unta umur yang elok dia adalah dalam 5 tahun. Kalau lembu dan sebagainya dalam 3 tahun, 2 tahun 2 tahun lebih. Kambing lepas tahun. So jadi dia jangan umur muda sangat. Okey. Penyaksian itu daripada Allah Ta'ala. Bila Allah nyatakan laisa bifaridin wala bik. Okey. Bukanlah tua, bukan juga muda. Awanun baina dzalik, pertengahan di antara itu. Bila Musa AS tanya oleh kaum dia, mana satu umur yang patutnya, maka disebut adalah pertengahan. Tidak tua, tidak muda. Memang kita dalam Islam kita ada umur yang khas lah. Bila sembelih binatang korban tadi, umur binatang korban tadi ada limit dia. Dan bagi kita tengok gigi tau, gigi binatang tu. Macam kambing tengok gigi dia 4 batang bawah, boleh dah start. Dia macam tu. Kalau kita masih 2 lagi, jangan sembelih. Yang 4 batang dia ada gigi ikut umur yang layak untuk disembelih. Kambing umur sekian, lembu umur sekian, unta umur sekian. Kurang dari umur berkenaan adalah tidak, bahkan Nabi tak benarkan, bahkan tak diterima sebagai binatang sembelihan untuk korban. Okay, tapi yang terbaik. Namun begitu sebenarnya macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu nyatakan, dalam tajuk Bani Israel ketika disuruh sembelih lembu tersebut, kalau dia sembelih mana-mana lembu pun aci dah sebenarnya. Janji lembu betina asalnya. Kan Allah Ta'ala kata sembelih mana-mana sebenarnya. Mana-mana lembu. Allah Ta'ala tak kata lembu tua ke lembu muda. Tapi oleh kerana mereka dah gatal nak, kan, dia tak nak buat, dia tanya macam-macam supaya sampai jadikan benda tu jadi tersekat. Maka akhirnya menyebabkan apa? Kepayahan diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka sembelih mana-mana lembu pun dah boleh digunakan. Jelas Okey. Seterusnya, dibolehkan penggunaan lembu untuk membawa air. Bajak membawa air. Tidak salah untuk orang tu gunakan lembu untuk bajak. Macam kita kata, kesian lembu tu, kenapalah dibuat macam tu, kenapa? Tak. Memang lembu tu dibenarkan untuk digunakan macam tu. Dibenarkan. Kerana bila mereka berkata pada Musa AS, kan, pada karakter yang terakhir, dia kata apa? Innal baqara tasyaba alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Lembu ni payah serupa di depan mata kami, dan kami jika Allah akan daki, kami akan dapat hidayah. Dia kata, Musa kata qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul ard. Tidak digunakan, tidak direpresentasi untuk membajak tanah. Tak digunakan untuk membajak tanah. Itu yang mula-mula sekali Musa sebut. Apa? Maksud dia lembu biasa pakai untuk benda berkenaan. Lembu yang korang nak ni, korang nak sangat sifat dia, maka dia tak dipakai untuk bajak tanah. La tusil ard wala taskil harf. Dan tidak juga dibawa untuk apa? Menyiram air bagi tanaman. Dia bawa air kan, lembu tadi tak salah. So, dia memang dengan badan dia, kita letakkan benda berkenaan, dia tak rasa berat pun. Macam Nabi pernah sekat para sahabat jadikan kuda macam kenderaan untuk sembang-sembang tepi jalan. Nabi kata jangan. Ketika berjalan tak apa, ketika kamu nak bersembang, turun. Nabi larang para sahabat untuk lepak-lepak atas binatang tadi tanpa sebarang apa sebab. Dan lepak jadi kursi, tak boleh. Nak naik, jalan. Kalau tidak, tinggalkan. Bagi dia rehat. Adapun jadikan di kursi untuk kamu duduk, Nabi kata jangan. Nabi larang benda berkenaan. Sunan Nasa'i ada lafaz berkenaan hadis sebut. Cuma kita kata apa, dari segi konsep dia, ketika penggunaan tadi, contoh macam kuda digunakan untuk apa, unta untuk apa, bawa barang dan sebagainya, dia tak rasa benda tu beban.
dan bahkan digunakan benda berkenaan kita untuk kita. Tak salah kita gunakan. Tapi mungkin ada orang yang hak asasi binatang, dia kata, ish, kenapalah binatang tu sekian dan sebagainya. Memang tak jadikan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan untuk kamu di muka bumi semua sekali, untuk kamu pakai dan gunakan. Zalim ni benda berkenaan tak boleh. Pakai untuk kegunaan dia, ya. So, jadi di antara kegunaan lembu tadi membajak dan bawa air. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dibolehkan penggunaan binatang untuk kerja kerana ia adalah antara manfaat yang harus yang dijadikan binatang untuknya. Mana binatang tu dijadikan untuk kita untuk kegunaan tadi. Maka harus penggunaan padanya seperti tunggangan. Macam mana kita menunggang boleh, macam tu kita boleh membajak tanaman. Boleh juga kita menggunakan bawa air. Dan jika digunakan lembu untuk membajak, ia harus, kerana lembu ada dijadikan untuk membajak. Lembu dijadikan untuk membajak. Kekuatan yang dia ada tadi untuk tarik kayu tu lintas, terbalikkan tanah tadi, untuk mengeburkan tanah, tidak menjadi masalah. Kalau benda ni haram, Allah Ta'ala sekat awal lagi. Oleh kerana benda berkenaan adalah halal, maka Allah Ta'ala benarkan kita pakai. Memang binatang tadi, dia punya kadar kita buat beban lebih teruk daripada sepatutnya, ia salah. Tapi kalau kata benda biasa pekerjaan dia, ya jalan, pakai. Jangan jadi macam cerita apa Johar. Ingat kisah Johar, yang dia dengan anak dia, yang dia, banyak buku-buku kisah-kisah tu ajar bahawa dia dengan anak dia naik keldai. Anak dia keldai lintas kampung. Kampung pertama dua-dua naik. Diorang kata, apalah diorang ni teruknya, kesian keldai tu. Kampung kedua dia turun. Dia turun, anak dia naik. Orang kutuk anak dia pula. Apalah anak ni, pakcik, kesian pakcik tua tu. Yang kampung ketiga, dia naik, anak dia turun. Orang kata, teruk juga. Kampung ketiga dua-dua tak jalan, tak naik pun orang masalah juga. Dia bawa lawak kali ketiga tu, dia pikul. Dan stop sampai situ je. Dia pikul keldai tu. Itu tak ada. Ini pikul keldai tak wujud. Tapi kisah berkenaan masyhur lah, maknanya menunjukkan manusia takkan redha kita apa sekalipun. Tapi keldai untuk apa? Untuk bawa barang ya. Bahkan keldai dia punya kekuatan kuat. Dia macam apa? Dia boleh bawa beban banyak. Dia tak laju. Dia beban banyak. Kuda boleh laju tapi beban tak ada banyak. Sebab kenapa dia orang kahwinkan antara kuda dan keldai? Dapat baral. So baral tu keldai kahwin kuda. Mule. M-U-L-E, mule kan? Itu adalah keldai kahwin kuda. Yang mana dia mempunyai ketahanan beban macam keldai, kekuatan lari hampir macam kuda. Tak macam kuda sungguhlah, besar sikit daripada kuda, daripada keldai, kecil daripada kuda. Itu baral. Yang kita kata diorang gunakan pasal memang kegunaan dia macam tu. Faham Telah berdalilkan sekumpulan daripada ahli fiqh dengan ayat-ayat perintah menyembelih lembu betina itu terhadap keharusan kiriman pada haiwan. Kerana apa? Okey, pasal daripada kisah tersebut, bila mereka tanya pada Musa apa dan Musa bagi tahu macam ni, asal start kata lembu betina. Fine, tak kisah macam ni sifat dia. Diorang tanya lagi warna, Musa bagi sifat. Tanya umur, Musa bagi sifat. Yang maksud dia membolehkan. Contoh macam kita nak kata pada orang, tolong berikan pasal barang gula berapa? Sekilo. Boleh. Tak payah jenis apa? Nak detail boleh lagi. Fry. Nak detail lagi apa? Warna sekian. Kedai mana? So terpulang. Maksud dia daripada kisah tadi, Musa arahkan kerana Allah Ta'ala perintahkan, mereka dia beritahu. Cuma bila mereka mencari tadi, karakteristik dia beritahu, diorang boleh. Macam bila kita kirim barang pada orang kan, tolong belikan saya anggur, tak ada biji. Boleh lah, dia stok dia tu, betul lah. Mana saya kirim barang pada dia, maksudnya Allah Ta'ala suruh mereka buat kerja dengan bagi tahu karakteristik, lembu betina aja. Mereka tanya tambah, tak nak bagi, tak tua tak muda. Mereka tanya lagi, Allah Ta'ala kata color dia kuning. Kemudian tanya lagi, macam tu tak. Bila cukup karakteristik tadi, boleh dapat dilaksanakan. So maksud dia kat sini yang bolehkan apa para ulama ambil boleh kiriman. Sebab apa? Kerana haiwan adalah terbatas sifat. Kan? Pada kiriman pada haiwan. Pada haiwan ni sifat terbatas. Mana ada lembu serupa macam kalau kita kata gelas ni kan. Syarikat tu mungkin buat 5 biji, 6 biji. Kan lembu macam mana? Serupa. Mana ada serupa orang ni lembu dia lahir warna hitam, yang ni lahir warna sekian. Yang ni lahir lembu dia yang dia ada lembu tua, yang ni ada lembu muda. Mana ada umur yang sama? Kan surat beranak sama kan. Kecuali orang yang dekat Jepun dia makan lembu tu, saya ada surat beranak. Lembu tu pas kebun daripada ladang mana, kemudian umur berapa banyak lemak dia ada. Saya ada semua sekali. Sebelum nak makan tengok dulu. Okey. Buat pilihan macam tu sekali. Allah lagi lembu kat Jepun kan. Kalau kat kita ni makan tak kisah lembu mana. Kan asal yang jual tu Muslim ambil.
Kita kata macam tu. Besar asalnya lembu tadi untuk disembelih, Allah Ta'ala berikan limited batasan sifat-sifat dia. So maksud dia setiap apa yang dibolehkan dibatasi sifat dia, maka boleh apa? Pengiriman. Nak beli kirim apa? Kirim kuih ke, kirim barang komputer ke, boleh. Any specific benda boleh kita bataskan sifat dia. Bagi tahu warna, color, bentuk, jumlah, kadar, anything yang boleh. Apa yang tak boleh kita bataskan sifat dia, tak boleh kirim. Benda yang tak boleh wujud. Contoh macam belikan aku barang. Barang apa? Barang lah. Barang lah tak boleh. Kena bagi tahu karakteristik apa benda. Makanan ke, pakaian ke, apa. So jadi bila start saja benda berkenaan tu, pertama kita sekarang jual beli kiriman kan. Dia bagi tahu barang tu, dimension dia, size dia besar mana, baca. Color dia, fabric dia, kain dia. Beli tudung online kan. Angguk, beli. Angguk. Tak beli. Okey. Boleh. Jadi dia tulis fabrik apa dan sebagainya. Karakteristik tadi membolehkan dia jadi halal untuk dibeli, walaupun anda tak pegang barang tadi, without you touching barang tadi. Cuma orang tu sebut barang tu macam mana, anda dengar sekian, anda faham, boleh dah. Macam tu pasal dorang kaum Bani Israel tadi tanya, lembu mana? Allah Ta'ala beritahu satu sifat, dan akhirnya mereka dapat pelaksanaan. Bahkan bila mereka gunakan tadi, dapat apa yang mereka nak. Saya mereka nakkan supaya mayat tadi bangun bagi tahu supaya dapat siapa yang bunuh, dan Allah Ta'ala berikan, memang dapat bunuh dengan lembu tadi. Lembu yang kena dengan sifat yang mereka Allah Ta'ala letak pada mereka. Dibolehkan, dan terakhir, dibolehkan arahan dengan sesuatu yang samar-samar sekiranya berkemungkinan mematuhinya. Manakala kita bagi arahan pada orang benda yang tak spesifik, boleh. Okey. Contohnya arahan memukul orang yang dibunuh. Okey. Dengan memukul orang yang dibunuh tadi dengan sebahagian bahagian badan lembu tadi, tak tahu bahagian apa, maka kita ambil mana bahagian untuk pukul. Allah Ta'ala kata idribu hu bi ba'dihha, pukullah ia mayat tadi dengan sebahagian badan dia tadi, tanpa kita kata tanpa kita sebutkan ekor ke, kepala ke, kaki ke, mana-mana boleh. Maka Allah Ta'ala kata pukullah ia mayat tadi dengan sebahagian badan tadi dengan sebahagian daripada lembu tersebut. So apa bahagian digunakan tetap berjalan. Allah Ta'ala kata idribuhu bi ba'dihha. So apa, ada riwayat kata lidah, ada riwayat kata ekor, tak pulang. Yang penting dipukul mayat tadi dengan sebahagian daripada badan lembu yang telah disembelih tadi. So maksudnya Allah Ta'ala arahkan macam sama-sama. Dia tak spesifik bahagian mana. So maksudnya bila laksana macam inilah, lembu tadi, lembu betina. Arahan awal semua lembu betina, tanpa suruh warna apa, tanpa suruh sekian sebenarnya. Kan ini random. Jadi masalah ni random juga. Jelas? Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian akhlak Islam dan adab-adab syarak. Baik, lepas ni ada kuliah khas Ustaz Nasruddin berkenaan dengan tajuk dahsyatnya hari kiamat. Nak guna red box. Oh, silap. Okay, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Nak pakai benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.